Ya, Majlis Pemulihan Negara yang dipengusikan oleh Tan Sri Muhyiddin telah pun membuat cadangan supaya kerajaan dapat menimbangkan pembukaan sempadan segera, memandangkan kadar vaksinasi negara telah mencatatkan satu prestasi yang cemerlang, dan mengikut laporan daripada Nikkei Recovery Index pun program pemulihan negara juga berjalan dengan baik dan lancar, dan kita antara negara yang terbaik di dunia. Maka kita merasakan sudah sampai masanya dengan SOP yang baru dan diperketatkan, kerajaan boleh menimbangkan perkara ini. Dan Kabinet telah pun meneliti perkara yang dicadangkan oleh MPN, dan KKM akan mengemukakan satu cadangan kepada Jemaah Menteri dalam masa yang terdekat sebelum kita memutuskan tarikh yang sesuai untuk pembukaan sempadan. Kerana apabila sempadan dibuka, kita mahu pematuhan kepada SOP itu terus kekal. Memandangkan jumlah kes yang masih tinggi pada hari ini, khususnya Omicron, maka kita perlu berhati-hati sebelum mengambil keputusan yang muktamad tentang pembukaan sempadan. Jadi KKM sedang meneliti dan memantau situasi semasa dan akan mencadangkan kepada Jemaah Menteri tentang pelaksanaan pembukaan sempadan dalam masa yang terdekat. Cadangan tarikhnya dah ada? Belum. Anggaran ke Datuk Seri? Ya? Anggaran ke? Oh, tak boleh. Sebab kita masih lagi tertakluk kepada nasihat daripada KKM tentang bukan saja soal tempoh, tetapi melihat situasi penularan Omicron yang agak tinggi pada hari ini. Jadi kita tidak mahu situasi di mana utilization atau penggunaan IC itu meningkat semula. Sekarang ini kemudahan dan juga penggunaan ICU itu rendah, dan kita mahu kekalkan trend tersebut selama-lamanya dan tidak membebankan sistem kesihatan awam kita. Datuk Seri, benda ni ada berbincang dengan kerajaan Singapura ke? Kalau untuk border Malaysia-Singapura? No, ini keputusan negara. Yang kita bincang adalah VTL darat dan VTL udara. Walaupun sekarang telah pun dibuka semula, namun jumlah yang dibenarkan itu sedang diteliti sama ada boleh dipertingkatkan, kerana hubungan ekonomi Singapura-Malaysia melalui Johor ini penting. Tadi pun dalam perbincangan saya dengan Chamber of Commerce di sini, mereka minta supaya kerajaan dapat menyemak semula supaya pergerakan perdagangan itu dapat berjalan lancar. Dan ini penting bagi negeri Johor untuk mencerdaskan balik aktiviti ekonomi. Datuk Seri, sebelum hari mengundi ke selepas hari mengundi nak buka sempadan tu? Belum. KKM sedang mengemukakan, menyediakan satu laporan yang terperinci untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Datuk Seri, with the number of cases quite high now, Yeah. will there be a new set of SOPs for businesses and factories? Well, we have introduced this safe at work to all the industries, where they are creating bubbles from the workplace to the dormitory or the residential areas, to ensure that if there are any new cases, then we can easily isolate those employees and not impose any closure on the activities of the factories. Ini dapat membantu untuk, pertama, to protect our employees because they are the backbone of our economy, especially in manufacturing sector. And at the same time, we want to ensure that the operation will be continued without any disruption. Itu satu, safe at work. Secondly, we have introduced and launched this PCAS since June last year, just to ensure that all the employees under manufacturing sector will be vaccinated. And Alhamdulillah, we have vaccinated 1.8 million employees under these sectors, so that they can go back to the production line and continue with their activities.
And thirdly, recently I discussed with Minister KJ to introduce another program for the employees of the manufacturing sector for this booster jab. So we will work together closely with the Ministry of Health to accelerate this booster jab program for the employees of manufacturing sector. So for now, there will be no need for new SOPs now. Setakat ini belum apa-apa syarat yang dikenakan oleh KKM, but we are working very closely with chambers, with the Association of Industries, and also with many SMEs association to ensure that they will continue to safeguard and protect their employees, because otherwise we may have to impose a tough decision on them, and certainly they do not want that to happen again, because that will disrupt the supply chain for that particular sector. Okay. Bila agaknya jangkaan booster untuk pekerja industri itu akan dilaksanakan? Perbincangan sudah pun berjalan di antara MITI dan juga KKM. Kita berharap ia ini dapat disegerakan dan saudara KJ bersetuju supaya booster jab ini diberikan keutamaan kepada pekerja-pekerja sektor pembuatan dan perkilangan, kerana seperti saya sebut tadi, dalam sektor lain mereka boleh bekerja from home, they can work from home. Untuk sektor pembuatan, they still need to go back to the production line, and now with our trade performance, especially our export yang meningkat begitu tinggi tahun lepas, we can't afford to disrupt the operations of our manufacturing sector, and Malaysia is part of the global supply chain yang mesti kita berikan perhatian. Okay.